Bulan Ramadan, masa yang sibuk bagi para peniaga, termasuk peniaga kecil-kecilan. Ramai daripada mereka golongan ibu, ada juga penyara tunggal. Meskipun pendapatan tidak tetap, namun usaha perlu diteruskan. Para wanita ini juga menjadi penjaga ahli keluarga. Mereka cekal kerana dorongan dari orang sekeliling, termasuk pelanggan yang kemudian menjadi teman. Kak, terima kasih. Mereka yang mengikuti saya lah, saksi perjalanan saya. Mereka lah yang bantu saya. Saya perlu beli bantuan oksigen untuk keperluan dia di rumah. Kadang pergi hantar lah, tak payah ambil delivery lah. Junina ikhlas hantar je. Dua tahun lalu, Rahayu terpaksa mengambil keputusan untuk meninggalkan pekerjaan yang disayanginya sebagai guru prasekolah sepenuh masa selama 17 tahun. Suaminya didiagnos mengidap penyakit leukemia myeloid akut, AML, sejenis barah darah dan sumsum tulang. Dia memerlukan saya sepenuh masa untuk menjaganya dan berikan tumpuan pada dia supaya dia pulih semula. Baru saya dihentikan kerja dalam last year lah, consider. Itu yang saya pun makin stres jugalah. Tapi dengan isteri saya, Jangan nangis. Dahlan kini bebas barah. Namun rawatan yang diterima meninggalkan kesan sampingan dan dia perlukan rehat. Kerana itu, Rahayu gigih mencari pendapatan dengan berniaga dari rumah. Saya buat bunga, saya jual kuih, saya jual lopis, curry puff, cookies dan juga saya buat hampers for Ramadan. Saya membuat curry puff frozen. Ramadan ini, Henny, juga seorang penyara tunggal keluarga, mengambil tempahan brownies, kek dan kuih tart beraneka inti. Setelah suami saya tak bekerja, saya fikir daripada saya duduk rumah, saya ingin jualan apa macam gitu. Jadi saya coba resepi lah. Resepi dekat YouTube. Suaminya, seorang rakyat tempatan, mengalami sakit saraf dan 4 tahun lalu disahkan doktor tidak sihat bekerja. Penat, karena saya nak uruskan anak-anak, nak masak, nak bersihkan rumah. Semua saya nak kena bikin karena saya faham suami saya sakit. Jadi ya saya tahan saja. Datang dari Indonesia sekitar 10 tahun lalu, Henny sukar menyesuaikan diri dengan suasana kehidupan di sini. Henny mengenali Shufen menerusi projek Kukuh. Inisiatif itu dimulakan teman Shufen untuk membantu golongan suri rumah di flat sewa Jalan Kukuh seperti Henny mulakan perniagaan kecil-kecilan sewaktu pandemik. We became quite close, and so there were times when I know that during big sales she needs a helping hand to take care of her kids, and that's when I offered to take care of her kids for her and took the kids to the playground. Juga memberi sokongan kepada peniaga dari rumah ialah Syifa, jiran seblok Rahayu yang kini menjadi pelanggan tetapnya. Saya dapat tahu perniagaan Kak Ayu daripada Bukit Panjang Sedap Facebook. Recently dia jual curry puff, so I tried and I kasih my siblings and diorang cakap sedap. Pada permulaan memang susah untuk mendapat pelanggan, tetapi melalui kawan-kawan, saudara mara, mereka rekomendasikan makanan saya atau bunga-bunga saya pada kawan-kawan mereka. Rahayu giat memperbaiki kemahirannya menerusi pelbagai program anjuran Dewan Perniagaan dan Perusahaan Melayu Singapura DPPMS dan EMP. Dia sedang mengumpul wang untuk membeli mesin oksigen mudah alih berharga lebih $3,000 bagi suaminya. saya termasuk dalam 2 minggu. 2 minggu di hospital kerana pernafasan tak baik. Lepas dia nak gunakan gas semua.
Hasil penjualan gubahan bunga sebelum ini, Rahayu dapat membeli mesin oksigen untuk kegunaan dalam rumah. Kecekalannya amat dikagumi. Saya rasa dia lebih memerlukan duit itu untuk menampung kos perubatan husbandnya. And I think it's a noble thing to do lah. Suami Junaina sakit, mantu Junaina pun sakit. Jadi Junaina terpaksalah buat kerja part time kat rumah. Pasal timing suami pun tak sama kerja dia. Kadang shift lah. Jadi kena ada kat rumah lah. Dia kena makan ubat. Jadi tu pasal dia dah kena sekarang hari dia dah kena pingsan kat rumah. Junainah sebelum ini bekerja di sebuah restoran makanan segera, namun 5 tahun lalu mula berniaga makanan secara kecil-kecilan di rumah. Meskipun dia sendiri menjaga ahli keluarga yang kurang sihat dan membantu suami mencari pendapatan tambahan, Junainah prihatin tentang pelanggannya yang juga memerlukan. Tak boleh ambil terlalu mahal. Kesian. $3.50 tu macam mi siam, lontong, nasi lemak, gado-gado. Tu semua $3.50. Malah Junainah menghantar sendiri makanan kepada pelanggannya yang tinggal berdekatan seperti di flat sewa. Mereka membuat tempahan menerusi kumpulan WhatsApp penduduk di Fernvale Crescent ini. Pada bulan Ramadan ini, dia merancang menyiapkan juadah buka puasa untuk para penduduk. Penduduk sini ada yang tak sihat, sakit kaki dan warga emas. Jadi Junainah kadang pergi hantar lah. Tak payah ambil delivery lah. Junainah ikhlas hantar je. Cik tak boleh berdiri lama. Lagipun kadang-kadang kita tengah masak, orang call kita masuk dalam, lepas tu lupa yang kat belakang ni. Jadi pakcik, anak-anak semua tak kasi masak lah. Sikap rajin dan kuat tekad membuat para pelanggan mahu terus menyokong peniaga kecil-kecilan ini. I love the adventurous spirit that she has to set up her own home-baked business, setting up the social media. Despite the language barrier, it really isn't easy. Saya selalu message dia kalau misal ada susah. Promotion untuk hari raya macam mana. Kalau misalnya ada menghadapi customer yang mungkin saya tak faham, saya tanya macam mana, boleh jelaskan tak ini. Bagi pelanggan yang sudah mengenali mereka dengan rapat, wanita-wanita ini lebih daripada hanya peniaga kecil. I think she's very inspiring. I think it's not easy being in her situation sometimes because they're living in a rental income family and she has many children and she's supporting the family. And despite this, she still keeps a very positive attitude. It's not just about me supporting her through helping to promote her bakes or buying her purchases. She's also been very kind to me. Yeah, when I was pregnant and I was serving my confinement, she sent over a lot of muffins, lactation kind of muffins for me. Saya terharulah how she actually bring up her kids, bagikan masa untuk suaminya. It's really touching. Ada kalanya percubaan mereka gagal atau tidak sempurna, tetapi kehidupan tetap diteruskan. Penat tu memang ada penat sebab buat curry puff ke, buat cookies ke, buat seorang. Lagi kalau buat curry puff satu malam tak tidur. Penat. Jadi tapi saya tak pernah rasa putus asa. Semoga bisnes home bake saya ni boleh dikenal banyak orang, bawa manfaat untuk keluarga saya, boleh tolong orang susah juga. Untuk membantu peniaga dari rumah lebih dikenali, setengah peniaga mapan membuka pintu untuk peniaga kecil-kecilan berkembang. Inilah semangat kebersamaan berniaga di bulan Ramadan.
Dunia perniagaan sering dikaitkan dengan perkataan seperti untung rugi dan persaingan, apatah lagi musim Ramadan di mana perniagaan musiman muncul di banyak bazar. Persaingan menjadi lebih sengit. Ini belum lagi termasuk para peniaga dari rumah. Namun ada sebilangan peniaga yang sebaliknya mengambil pendekatan kebersamaan yang saling menyokong satu sama lain. Right now I've got 6. And actually this one I like the best. Tools are all very witty. Bermula sedikit, kecil tak apa. Kita faham macam mana susahnya your hard earned money. The phrase Melayu makan Melayu tu paling saya benci. Sebagai pemilik sebuah kafe sejak 7 tahun lalu, Aida amat faham cabaran peniaga menangani kos sewa yang meningkat. Dia dan rakan niaganya Zakia sendiri berpindah daripada kedai mereka di Haji Lane kerana harga sewa yang kian melambung. Sejak 3 tahun lalu, 5 kafe beroperasi di pusat beli belah berdekatan Golden Landmark. Macam mana susahnya your hard earned money, your savings, you want to put in thousands for rental is close to impossible. Untuk memanfaatkan sepenuhnya ruang makan di restoran mereka yang baru saja diluaskan serta menyokong para peniaga baru, mereka menawarkan ruang-ruang gerai kecil atau pop-up untuk disewakan buat pertama kali pada bulan Ramadan ini. During Ramadan, we always do pre-packed food. So everything, and this space is not for people to dine in lah, tak ada orang. Nurul antara penyewa gerai pop-up di 5 kafe. Ia pengalaman pertama baginya di sebuah ruang kedai fizikal. Tapi ini bukan sekadar ruang berniaga. Kafe ini mempunyai pengikutnya tersendiri. Teman-teman rapat yang sudah ibarat keluarga, terutama dalam kalangan para wanita dan ibu. Dari masa dulu bila mereka ada di Arab Street, mereka adalah orang yang pertama ada breastfeeding room. Jadi community mereka, community 5 cafe adalah community untuk kaum wanita, kaum ibu. Saya definitely akan bawa anak saya ke sini. So a lot of our regular customers are mostly actually students from madrasah around and then parents with young kids. The students macam kalau bawa mak bapak kan, nanti the mother will come to us and cakap, jagakan anak saya, tengok-tengokkan. So I think it really has become a safe space for them. Sekitaran mesra keluarga penting bagi Nurul yang mempunyai seorang anak kecil. Dia juga pengasas The Kodak Project, badan tidak mencari untung yang membantu wanita memperkasa diri melalui teknologi. Nurul mempunyai pekerjaan tetap sebelum ini. Employer saya tak berapa supportive dan saya tak dapat balance dari segi sebagai ibu dan sebagai employee dan sebagai pengasas The Kodak Project. Jadi saya rasa terpaksa berhenti dan fikir apakah perjalanan saya yang akan datang. Sedar bagaimana kos sewa boleh menghambat sesetengah peniaga baru, Aida menyewakan ruang di kafenya pada harga berpatutan. For a whole month is dari 600 saja ke atas. And that's for 30 days. If tak boleh pun, we try to, that's why we open up untuk weekends, Friday, Saturday, Sunday, which is $100 a day aja. Satu hari 100, bolehlah. I mean kalau macam dibandingkan dengan yang lain, tempat mungkin banyak peranan, tapi start small lah. Bermula sedikit, kecil tak apa. Asalkan bermula satu somewhere lah. For today, right? Okay, I have a few new arrivals. One of it is this one. Aisyah, seorang peniaga baru, akan menyewa gerai pop-up selama 3 hari pada hujung minggu terakhir Ramadan nanti. Dia mula berniaga kecil-kecilan dari rumah semasa tempoh pandemik COVID-19. Yang lady saya takut macam nampak macam ada curtain bergerak, so don't worry, this is not it. That time masa COVID kan kita tak banyak keluar. Stay home kan. Jadi Aisyah try lah, venture out lah. Susah nak beli baju yang menangkap perhatian, yang semuanya kena, betul susah. So Aisyah start lah. Mungkin ada orang yang akan suka kan. Dari situ pelan-pelan lah. Mulanya menjual penyambung pelitup muka, Aisyah kemudian beralih ke pakaian. Pasaran yang ditumpukan ialah pelanggan yang sukar mencari pakaian selesa dan bersaiz lebih besar. Ini kali pertama Aisyah menyewa gerai sementara semasa Ramadan.
Sebelum ni memang ada yang kawan-kawan Aisyah yang dalam bidang ni ada tanyalah Aisyah bila jomlah kita share, kongsi tempat. Mungkin rental dia beli setengah pasal sekarang mahal kan. Jadi dulu Aisyah tanya-tanya, Aisyah cakap tak mau dulu, Aisyah belum ready. Meskipun baru bertapak dalam dunia perniagaan, mereka berwawasan dan ingin mencabar diri. Berniaga di bulan Ramadan satu peluang untuk melihat perniagaan mereka berkembang. Apatah lagi para pelanggan dapat mengenali barangan yang dijual dengan lebih dekat. Saya rasa walaupun perniagaan di alam digital memang penting, kalau kita beli sesuatu di alam fizikal, perasaannya dia lain. Kita dapat tengok apa kualiti kain dia, saiz dia dan warna dia memang lain. Lantaran itu, ruang pop-up yang dibangunkan begini adalah tempat yang sesuai untuk peniaga baru cuba pasarkan produk mereka. Yang penting bagi mereka adalah pendedahan dan pengalaman. Okey, saya sangat excited pasal pakaian yang saya bawa ke Singapura. So, ini adalah dari designer dari region ini. Dan saya pilih pakaian yang sikit glamorous tetapi tak mahal. Dan saya rasa boleh senang dipakai. Kalau untung sikit tak apa. Asalkan sekarang ni Aisyah punya fokus nak dapatkan lebih pelanggan. Jadi orang lebih tahu. Sama-sama membangunkan dan meraihkan kejayaan. Ini dapat membina keyakinan dan menggalakkan para peniaga dari rumah yang kurang pengalaman. I totally understand how home-based businesses want to start their business and it's really tough. So I think this is at least a bit of hope for young entrepreneurs and for home-based businesses to at least come out and show what they have to offer. The phrase Melayu makan Melayu tu paling saya benci. Saya rasa bahawa kita patut melihatkan journey entrepreneurship ini, journey perniagaan ini sebagai journey yang kita boleh menjalani dengan sama-sama. Saya rasa insya-Allah kita dapat support each other. Pada musim ini, para peniaga dari rumah memenuhi keperluan banyak keluarga. Dalam kalangan mereka ialah penjaga, suri rumah, penyara tunggal dan banyak lagi. Usaha masyarakat sama-sama memajukan mereka wajar diteruskan kerana peniaga dari rumah ialah sebahagian penting dari masyarakat kita. Pada Ramadan ini, inisiatif Project Hills akan terus mendampingi para penduduk flat sewa yang memerlukan. Mereka akan mengagihkan bungkusan makanan dan mengumpul sumbangan wang zakat untuk diagihkan. Dan menjelang Syawal, mereka juga akan membahagikan hamper mengandungi barangan keperluan dan kuih-muih kepada 200 keluarga memerlukan. Kisah SG menyingkap semangat kebersamaan Project Hills sejak ia diasaskan. Selepas ibu bapa saya bercerai, kita berpindah ke flat rumah sewa lah. Selama saya tinggal di flat rumah sewa, saya perasan bahawa pengalaman saya dengan jiran-jiran saya ada yang beza, ada yang sama. Kami dapat melihat bagaimana jiran-jiran kami, terutama sekali pekerjaan mereka terjejas pada waktu pandemik. Saya Zulaika Zulkifli, saya pengasas Project Hills. Saya dibesarkan di Henderson. Saya sebelum ibu bapa saya bercerai, kami tinggal di rumah beli. Tetapi selepas ibu bapa saya bercerai, kita berpindah ke flat rumah sewa lah. Waktu itu ibu bapa saya tidak ada apa-apa perancangan untuk membeli rumah yang tetap. Jadi ia telah juga tidak sedikit sebanyak berkesan ke dalam hidup saya dan adik-beradik saya. Project Hills bermula berkembang daripada tahun 2020 pada musim pandemik. Kami dapat melihat
bagaimana jiran-jiran kami, terutama sekali pekerjaan mereka terjejas pada waktu pandemik. Anak-anak jiran kami juga terjejas kerana tiada ada akses wifi dan laptop di rumah. Usaha awal Project Hills adalah mengagihkan pelitup muka pada musim pandemik dan juga mengagihkan makanan untuk makanan dan juga barang dapur untuk jiran-jiran kami menanangi kos yang tinggi di Singapura. Mereka juga risau bagaimana mereka akan mendapat bantuan pada waktu itu. Kami juga memberi susu dan juga pampers kepada jiran kami yang ada anak-anak kecil untuk meringankanlah beban mereka dari segi kos keluarga mereka. Kami mengumpulkan dana melalui sosial media, kempen di sosial media, di Instagram dan juga Facebook. Kami juga memulai meminta bantuan daripada teman-teman terdekat terdahulu dan dari situ berkembanglah inisiatif kami untuk mendapat lebih wang untuk kami membuat inisiatif kami tersendirilah. Inisiatif ini adalah diadakan setiap minggu untuk meringankan beban mereka dan juga memberi keluarga semangat untuk tahu bahawa kesihatan itu juga adalah penting dalam kehidupan mereka walaupun mereka mungkin tidak ada upaya untuk membeli makanan yang berkhasiat. Ibu saya mengambil keputusan untuk meninggalkan saya dan adik-beradik saya. Sampai sekarang itu adalah sesuatu tragedilah. Abang saya dan juga adik-beradik saya dan juga bapa saya yang telah memberikan saya semangat untuk bangkit semula. Bapa saya yang telah menjadi salah satu sumber motivasi dan juga tempat mengadu untuk jiran-jiran apabila mereka melalui apa-apa kesusahan atau kepahitan keluarga. Selama saya membantu jiran-jiran saya di sini, saya juga ada melihat belia-belia yang mengalami situasi yang sama dan itulah adalah tertentu itu adalah salah satu motivasi untuk saya membantu mereka kerana pada satu ketika masa dahulu saya juga mengalami isu yang sama. Saya rasa selagi ada isu-isu kemiskinan di Singapura atau isu-isu sosial yang ada di Singapura, saya rasa organisasi seperti Project Hills harus terus maju dan diadakan untuk bekerjasama untuk memberikan lebih semangat dan juga bantuan kepada para penduduk di flat rumah sewa.